bagi customer cuba dulu. Sekarang pun dorayaki pula lebih daripada durian goreng. Kita bagi peluang kepada orang tak mampu makan isi durian yang pure, kita bagi diorang rasa pizza durian Musang King. Durian ni sebenarnya menarik tau. Dia lagi kita kaji, lagi macam-macam kita jumpa. Lambakan durian menyebabkan harga raja buah itu jatuh sehingga ada yang menjual pada harga RM2 sekilogram dan RM10 selonggok. Kerajaan negeri memperuntukkan RM300,000 untuk membeli durian bagi membantu pekebun yang terjejas dengan lambakan buah itu di Perak. Lambakan Raja Buah pada tahun ini juga menjejaskan perniagaan gerai buah-buahan seperti di premis Cik Bunga, Ipoh Perak. Bagi meneruskan kesinambungan rezeki, pengusahanya tampil dengan menu kreatif menggunakan durian yang tidak terjual iaitu durian goreng. Ternyata ia berjaya menarik perhatian ramai. Rata-rata pelanggannya begitu teruja dengan menu baharu itu. Sangat rangup, sedap, tak berminyak. Rasanya sedap lah, manis lah. Di Kuala Terengganu, pengusaha My Street Pizza Dapur Kayu pula mengolahkan durian jenis Musang King yang paling mahal di pasaran kepada pizza yang boleh dinikmati semua golongan masyarakat. Kalau nak cari pizza durian ni, payah nak cari. Dan durian yang dia guna durian Musang King. Lepas tu bakar pula dalam tu dapur orang. Jadi dia ada rasa smoke dia. Perak antara negeri yang terdapat banyak dusun durian. Pelbagai jenis raja buah boleh diperolehi di sini, baik yang jenis kahwin maupun kampung. Yang sering dikunjungi Azmi adalah dusun di Jenalik Sauk ini. Pengusaha gerai buah-buahan Cik Bunga ini akan bertandang ke sini hampir setiap hari pada musim durian bagi memperolehi buah yang baru gugur dari pokok. Dia juga pernah mendapatkan bekalan di Batu Kurau dan Kuala Kangsar. Menurut pengalaman Azmi, rasa durian, biarpun daripada spesies yang sama, memiliki rasa berbeza mengikut lokasi dusun. Durian ni kebun dia lain-lain, Batu Kurau dia punya rasa lain, Jenalik rasa lain. Macam-macam kami pun adalah mencuba ambil Batu Kurau punya, ambil Jenalik punya. Jadi bila sampai kat Jenalik, nampak customer lagi permintaan dia lebih ramai untuk Jenalik. Jadi bila customer datang repeat untuk buah itu, jadi kita berterusan ambil di Jenalik. Dusun seluas 2 ekar ini milik Muhammad Fazil Ismaun dan duriannya terdiri daripada jenis kampung, IOI, udang merah, kunyit serta yang terbaharu ditanam Musang King. Peraih Badarul Hisam Harun Ar-Rashid pula akan membantu mengumpul semua buah milik Fazil dan dusun lain, kemudian menjualnya kepada pelbagai pihak termasuk Azmi. Sebelum ini, Azmi membeli ratusan kilogram untuk dijual secara segar di gerai keluarganya. Namun, kini dia menerima permintaan tambahan untuk menyajikan durian goreng, cucur durian, dorayaki durian dan lain-lain. Kami ambil buah kahwin. Buah kahwin isi dia tebal. Bila goreng, dia nampak tebal tu, jadi tepung dengan durian tu, bila customer rasa, dia akan merasa semua. Kalau durian kampung, dia kadang-kadang biji dengan dia punya isi dia halus. Bila kita goreng, dia akan rasa tepung saja, tak akan rasa durian tu.
Sementara itu di Sungai Siput, keluarga mentua Azmi sibuk menyediakan bahan masakan bagi pelbagai menu durian. Ibu mentuanya, Sarimah Alias, memberitahu ilham variasi juadah raja buah itu hadir tanpa dirancang. Menurut Sarimah, idea terlintas setelah anak dan menantunya hilang punca pendapatan. Kerana lambakan rayaan yang terlalu banyak kan. Lepas tu fikir balik rumah, dia fikir macam mana nak buat. Lepas tu lah. Makcik kata pun sekarang ni kita buat try buat ini durian goreng. Lepas tu makcik pun reka lah adunan tu kan. Makcik buat adunan tu. Lepas tu anak kata okey kita try. Alhamdulillah lah. Menurut Sarimah, penyediaan tepung goreng durian adalah perkara yang mudah. Tambahan pula, anak-anaknya turut mewarisi air tangan tukang masak daripada arwah ayah Sarimah. Tepung, garam, kunyit, bancuhan dia pun dari air ais yang dari air sejuk lah, dari peti ais lah. Usai sahaja tepung durian goreng disiapkan, mereka menyediakan pula bahan cucur durian. Resepinya seakan-akan sama dengan cucur pisang. Cucur tu durian, tepung, gula, makcik bubur garam sikit bagi naik aroma dia tu kan. Lepas tu makcik bubur sikit soda. Mereka juga mahir membuat inti durian krep dan dorayaki dengan olahan tersendiri. Krep durian ni, durian tu lepas tu kita masak, kita bubuhlah ada bahan-bahan macam ada bubur susu sikit kan, dia bagi rasa kan, gula, lepas tu susu tu susu rendah lemak lah kan, garam sikit. Dorayaki dia isi dia sama dengan inti krep, dia sama kan, cuma dia tu dia buat daripada roti. Gerai Cik Bunga terletak di tepi Jalan Bercam, kira-kira 5 minit jaraknya dari Tol Lebuh Raya Ipoh menghala Kuala Lumpur. Azmi tiba dengan stok durian yang dibawa dari Jenalik. Abang iparnya Muhammad Suhaimi Muhammad Azimi yang juga antara pengusaha gerai ini membantu mengasingkan bekalan mengikut grade. Sebilangan durian akan dijual secara segar, sebilangan pula dalam bentuk durian goreng. Tugas menggoreng dilakukan isteri Azmi, Nurmaizatul Sarjidah Muhammad Azimi. Walaupun kerja menggoreng dilihat senang, sekiranya perhatian tidak ditumpu, hasil gorengan akan mudah hangus. Mereka juga tidak akan menggunakan buah lebihan jualan hari sebelumnya untuk dijadikan durian goreng. Durian tu memang kita ambil durian fresh. Bila kami buka, kami cuba dulu. Rasa dulu durian tu sedap, baru kami akan buat untuk goreng. Kalau kata yang mana, dia akan buat satu pecahan lah. Kalau rasa durian tu kami ambil kurang sedap, kita akan buat dorayaki punya. Kalau kata dah tak elok sangat, kita akan buat tempoyak. Dia jadi 3 pecahan untuk buah pada hari tu. Apabila berkelapangan, Azmi akan membuat kulit dorayaki durian menggunakan roti. Ini menu terbaharu gerai buah-buahan Cik Bunga. Semuanya dilakukan pada hari jualan supaya pelanggan mendapat makanan yang segar dan bagi mengelakkan pembaziran. Dorayaki adalah juadah tradisional Jepun yang asalnya berintikan kacang merah. Tetapi rakyat Malaysia telah mengolahnya mengikut cita rasa tempatan. Sekarang ni dah ada dorayaki, diorang pun ada yang kami buat dan bagi customer cuba dulu. Jadi dia sekarang pun dorayaki pula nak lebih daripada durian goreng pula. Jadi yang paling popular sini durian goreng lah. Kedua dorayaki, baru cucur durian.
COVID-19 yang melanda dunia memberi kesan kepada manusia sejagat. Namun, tanpa disedari, pandemik ini juga punya hikmahnya, iaitu mengajar manusia erti survival, antara lain dengan tampil kreatif dalam pencarian rezeki bagi meneruskan kehidupan. Bagi Azmi sekeluarga, mereka tidak menjangka idea menu durian yang dihasilkan menjadi tular sebaik sahaja kisahnya disiarkan dalam sebuah portal online. Bila sedar-sedar je dah viral macam tu, orang datang, kita pun viral lah, mungkin ingat alah datang berapa orang aja. Pop sekali datang dekat-dekat sejam dah habis dah buah tu yang kami bawa satu 4-wheel drive tu, makna habis. Bila dah habis dalam jam macam tu, terpaksalah yang isteri saya kena balik, kena buat tepung balik, yang saya kena pula daripada Ipoh kena pergi Jenalik pula, kena telefon tuan kebun, apa kebun kami nak durian tu. Sebab masa tu dia, kalau ikutkanlah masa panjang lagi untuk kami berniaga, so paksa lari. Gerai buah-buahan Cik Bunga kini menjadi tumpuan ramai. Durian RM10, durian krip bagi 2. Yang dicari pelanggannya bukanlah buah-buahan sebagaimana nama premis ini, tetapi durian goreng, cucur durian, dorayaki durian dan juadah lain yang berasaskan raja buah itu. Pelbagai lapisan masyarakat singgah ke sini. Rata-rata mereka datang selepas mengetahui mengenainya di media sosial. Tengok di Facebook. Tengok api. Apa yang Angkat tengok tu ada apa? Tengok macam sedap, mari tengok saja. Okey, nak durian goreng 4. 4, okey. Cempedak goreng RM2. RM2. Dorayaki 2. 2. Okey. Baguslah kiranya mengolahkan benda yang sepatutnya macam durian, kita olahkan jadi durian untuk durian goreng, dorayaki. Jadi macam okeylah. Penampilan variasi menu durian akhirnya berjaya mengatasi lambakan durian di gerai buah-buahan Cik Bunga, sekaligus memberi pendapatan tambahan buat Azmi Muhammad Nur sekeluarga. Tetapi mereka kini berdepan cabaran baharu. Bekalan durian bakal terputus kerana musimnya sudah tiba di penghujung. Mereka sekeluarga sedang memikirkan cara terbaik untuk mengatasinya. Bila habis musim ni, makna durian goreng terhenti. Tapi kami pun cuba alternatif dengan cabaran tu, kami beli freezer. Lepas tu dah mula akan loading kan. Kalau Jenalik tak ada sikit, kita akan pergi ke Gopeng ke durian mana-mana lah. Adakah dengan pembelian peti sejuk beku ini akan selesai masalah penyimpanan bekalan durian Azmi sekeluarga? Adakah kualiti dan rasa durian yang disejuk beku akan sama dengan durian segar sebagaimana yang dijual mereka? Majalah 3 mendapatkan maklumat berkaitan daripada penyelidik Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, Serdang Selangor bagi menjawab persoalan ini. Nur Azlin Razali, Pegawai Penyelidik Kanan, Program Pengendalian Lepas Tuai Pusat Penyelidikan Hortikultur, antara pakar di sini yang mengkaji perihal raja buah itu. 14 tahun dalam perkhidmatan, penyelidikannya bertumpu kepada jangka hayat dan kualiti buah-buahan serta tanaman lain. Durian ni sebenarnya menarik tau. Dia lagi kita kaji, lagi macam-macam kita jumpa. Sebelum ni, saya hanya bermain dengan ulas-ulas durian. Lepas tu saya buat kajian tentang buah sebiji. Now saya dah jumpa dah cara macam mana kita nak panjangkan jangka hayat sehingga 6 bulan.
Tapi dari segi kualiti pula dia ada pula kekurangan dia. Jadi sebenarnya lagi kita kaji, lagi kita nampak buah durian ni sangat special. Nak kata dia sensitif pun ya. Jadinya manjalah durian ni sebenarnya. Tapi dengan rasa dia, dengan harga dia, dan juga kita perlu berbanggalah rasa durian Malaysia ni premium. Azlin sudah mengkaji perihal durian sejak dia bekerja di Mardi. Antara pengalamannya, terlibat dalam projek penyejuk bekuan durian bagi tujuan ekspor ke negara China. Durian yang digunakan adalah Musang King dan beberapa jenis lain bergrade A. Pemilihan buah ini dibuat kerana ia lebih eksklusif dan bersifat sensitif. Apabila kajian terhadap raja buah jenis berkenaan membuahkan hasil, maka kaedah seumpama dapat diguna pakai untuk jenis durian lain. Bila buah durian sampai ke packing house, buah-buah ni akan dipilih. Durian sebiji tu, durian tu perlu menggunakan pembekuan secara nitrogen, pembekuan nitrogen kita panggil dia cryogenic, di mana buah tu akan dispray dengan liquid nitrogen dalam lebih kurang negatif 80 hingga negatif 110 selama sekurang-kurangnya 1 jam. Ini protokol ke China lah. Dan bila buah tu selesai pembekuan tu, boleh terus disimpan dalam negatif 18 juga. Pihak Mardi juga mengkaji sejuk beku durian dalam bentuk paste dan ulas. Mereka telah membuat penyelidikan ini terlebih dahulu sebelum kajian sejuk beku keseluruhan buah dijalankan. Difahamkan kesemua cara berkenaan beroleh kejayaan. Ulas yang elok, yang kemas akan terus dia buat blast freezing. Lepas buat blast freezing, baru dimasukkan ke dalam pack tray dan disimpan dalam sejuk beku. Teknik sejuk beku ulas durian boleh dilakukan dengan meletakkannya di dalam bekas sebegini. Turut diletakkan bersama ialah sejenis bahan penyerap air yang mudah diperoleh di pasaran. Dalam tray pack tu selalunya hanya ada water absorbent lah, penyerap air dalam tu, untuk menjaga kesegaran buah durian ulas ni. Penyerap air tadi, water absorbent tadi sebenarnya mudah didapati. Dia ada banyak jenama pun kita boleh carilah penyerap air untuk makanan. Jadi mudah sangat didapati. Bekas berisi ulas durian kemudian dibalut dengan plastik pembalut makanan yang juga boleh didapati dengan mudah di pasaran. Azlin mengesyorkan teknik ini diguna pakai pengusaha durian tempatan yang ingin menyimpan stok. Bergantung kepada teknik pembekuan tersebut. Contoh kalau di rumah sahaja, kita boleh gunakan pembekuan seperti biasa. Kita ambil ulas tu, kita bekukan dia, kita wrap sedikit untuk elak bau keluar, dan kita boleh guna juga ulas tu walaupun kita buat secara di rumah. Cumanya perbezaan kualiti yang dibuat di rumah berbeza dengan kualiti yang dibangunkan di kilang yang mana menggunakan teknik blast freezer dan juga teknik cryogenic. Jadi perbezaannya hanyalah teknik dan pemanjangan jangka hayat. Jangka hayat ulas durian sejuk beku ialah kira-kira 6 bulan, cukup untuk menjamin bekalan sehingga musimnya kembali. Teknik ini boleh dibuat memadai dengan penggunaan peti sejuk beku biasa. Untuk durian ulas dan juga durian paste, dia punya prosedur dia mudah sikit, ringkas. Ia hanya perlu menggunakan pembekuan secara blast freezer, suhu lebih kurang negatif 30 dan terus disimpan dalam negatif 18, tempat sejuk beku. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Mardi, Serdang Selangor. Sungguh pun berjaya menemukan cara memanjangkan jangka hayat durian baik dalam bentuk paste, ulas atau keseluruhan buah
Kepada lebih 6 bulan melalui proses sejuk beku, pihak Mardi mendapati berlaku perubahan pada warna. Natijah daripada proses ini, warna kuning ulas yang merupakan faktor utama tarikan durian didapati menjadi pudar. Penemuan ini menjadi cabaran baharu buat pasukan penyelidiknya. Mengikut bacaan awal kami daripada jurnal-jurnal, carotenoid ataupun beta karotin ni dia sangatlah sensitif kepada oksigen dan juga kepada cahaya. Jadinya kita perlu ada beberapa rawatan ataupun beberapa pengendalian teknik lepas tuai yang untuk mengelakkan perkara-perkara macam ni untuk mengekalkan kualiti buah-buah durian, ulas durian tersebut. Kita dah jumpa dah cara macam mana nak dapatkan durian yang boleh bertahan sehingga 6 bulan, 6 hingga 12 bulan tiada masalah. Malah sampai 2 tahun pun boleh durian tu disimpan dalam sejuk beku. Tetapi sekarang ni cabaran kita adalah macam mana kita nak pastikan kualiti durian yang di sejuk beku tu masih dalam keadaan yang boleh diterima di pasaran, seperti kalau boleh seperti buah yang baru gugur. Azlin dan rakan sejawatnya akan melakukan kajian terhadap durian yang telah melalui proses sejuk beku menerusi pelbagai cara dengan teknologi yang sedia ada. Di makmal lepas tuai, kita ada buat penilaian kualiti secara fizikal dan kimia. So, mula-mula buah tu, lepas kita buka, kita akan skorkan kualiti dia dari segi luaran dia. Sama ada buah tu merekah atau tidak, sama ada buah tu ada penyakit, ada jangkitan kulat. Lepas tu, lepas buat scoring, kita akan ambil bacaan warna dia. Warna tu kita gunakan kalorimeter untuk ambil bacaan secara kuantitatif. Kemudian kalau perlu, kita boleh ukur dia punya tekstur dia sama ada keras atau lembut menggunakan texture analyzer. Selain kajian perubahan warna, para penyelidik ini juga mengkaji tahap kandungan gula dan keasidan durian. Kajian mendapati selama 6 bulan tempoh sejuk beku, kandungan berkenaan tidak banyak berubah. Seterusnya, kita bawa ke makmal biokimia untuk buat penilaian dari segi kandungan pepejal larut, iaitu TSS. Dekat situ kita menggunakan refractometer untuk mendapatkan bacaan Briggs dia. Kemudian kita juga boleh ukur pH dan juga keasidan dia menggunakan kita punya titrator lah. Dekat situ kita dapat bacaan, kita lihat bacaan tu sama adakah perubahan kualiti yang berlaku semasa penyimpanan, semasa pemprosesan, dan juga kita dapat lihat adakah gangguan di mana-mana rantaian pengendalian lepas tuai lah sehingga ke pengguna. Ya. Di Losong Panglima Perang, Kuala Terengganu pula, terdapat usahawan pizza tempatan yang menggunakan pes durian musangking sejuk beku untuk membuat pizza durian. Siapa sangka menu yang mempunyai kelas tersendiri ini kini mampu diolah sedemikian dan dinikmati semua lapisan masyarakat. Wan Nur Zafirah Wan Osman adalah rakan niaga My Street Pizza Dapur Kayu. Dia membuka kios ini sejak Februari 2021 selepas diberhentikan kerja susulan pandemik COVID-19. Nur Zafirah mendapatkan dough pizza dari pemilik My Street Pizza Dapur Kayu, manakala topping dan proses membakar dibuatnya sendiri selepas mendapat tunjuk ajar pengusaha pizza itu. Jenis pizza berbeza mengikut saiz dan perisa, seperti yang terdapat di pasaran dan dijual pada harga berpatutan. Dan menu terkini yang menjadi tarikan di kios ini ialah pizza musangking. Turut menjadi buruan ialah pizza durian yang dibakar menggunakan dapur kayu. Pendekatan konvensional ini diambil Nur Hanani Ismail, antara pemilik My Street Pizza Dapur Kayu.
Gerai dan bengkel ini milik Hanani dan adiknya Najib Ismail terletak di Kampung Bukit Guntung, Banggul Paradong, Manir, Terengganu. Semua proses pembuatan pizza daripada dough sehingga ke bahan topping dihasilkan sendiri oleh Hanani dan pekerjanya. Asalnya, perniagaan ini diusahakan oleh adiknya yang ingin mencari pendapatan sampingan dengan membuka gerai di Wakaf Tembesu pada tahun 2012. Manakala Hanani pada ketika itu bekerja di Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI. Usaha ini turut mendapat sokongan ibu mereka. Mak saya kata, apa kata kita cuba tanya orang sekitar kampung. Maksudnya kita cari orang kampung yang pandai buat roti. Jadi masa tu ada orang kampung dia buat roti, bukan roti, donat. Dia hanya pandai buat donat. Tapi donat dia memang sangat lembut dan kiranya macam antara ramai penggemar lah. Jadi mak saya jumpa dengan dia, tanya, boleh ke tolong buatkan bis pizza. Dia kata dia tak pernah cuba, tapi bolehlah dia cuba. Dia ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu untuk buat dough. Dan akhirnya berjaya lah. Hanani kemudian diberi peluang oleh majikannya untuk memohon grant inovasi buat komuniti setempat. Peluang ini diambil untuk membangunkan perusahaan membuat dough pizza bersama penduduk tempatan. Saya apply satu grant. Grant tu grant Community Innovation Fund. Maksudnya grant ni lebih kepada macam untuk persatuan ke, orang kampung ke, lebih kepada komuniti. Kebetulan permohonan saya tu diterima. Project leader semua bukan saya, memang adik semuanya. Lepas tu grant Community Innovation Fund tu ada usaha sama dengan universiti. Dan komuniti yang terlibat tu memang orang kampung. Produk yang kita nak hasilkan adalah roti pizza, base pizza. Tapi kelainan dia, kita kena ada inovasi dan saya dapatkan bantuan daripada beberapa researcher dari UMT yang bidang berkaitan untuk bantu sama dalam projek ni. Projek ni lebih kepada pizza, so dalam masa hampir 3 tahun, projek tu siap. Dengan adanya bantuan daripada grant tu, kita dapat buat satu bangunan untuk penghasilan roti. Kita dapat bantu orang-orang kampung yang berminat untuk memulakan perniagaan. Pada tahun 2014, Hanani berhenti kerja dan melibatkan diri secara aktif dalam perusahaan pizza. Walaupun tidak mempunyai latar belakang bidang bakery, tetapi dengan berbekalkan semangat yang jitu dan sokongan kuat ibunya, Hanani berjaya menguasai dunia roti dengan bantuan beberapa pihak. Lepas tu, bila kita dah kiranya sebulat lah untuk tinggalkan pekerjaan dan terjun ke dunia keusahawanan, pada saya satu benda yang paling utama adalah ilmu. Jadi memang kata tak boleh malulah turun naik pergi jabatan kerajaan, pergi jabatan-jabatan yang berkaitan dengan keusahawanan untuk dapatkan ilmu. So memang alhamdulillah memang dapat juga bantuan daripada agensi-agensi kerajaan, contoh macam Mardi, Fama, SME Corp dan juga agensi di Terengganu sendiri iaitu YPU, Yayasan Pembangunan Usahawan. Sebab Yayasan Pembangunan Usahawan ni dia special, orang Terengganu je ada, kat lain tak ada. Kini Hanani dan adiknya Najib menjadi pembekal utama dough pizza di sekitar Kuala Terengganu. Namun, dia tidak lokek ilmu dan berkongsi dengan sesiapa sahaja yang inginkan resepinya. Hanani juga mengadakan kelas mengajar cara pembuatan pelbagai jenis roti selain pizza. Bahan-bahan dia macam tepung, air,
air bersama ais lah. Garam, gula, margarin ataupun kita boleh tambah dengan minyak. Dan satu lagi, kalau untuk roti ni dia ada bread improver, penggalak kepada roti. Tapi sebab roti kita ni tak ada bahan pengawet, so saya tak masukkan bahan pengawet lah. Itu asas-asas untuk roti. Kampung Bukit Guntung, Banggol Paradong, Manir, Kuala Terengganu. Antara jenis pizza yang disediakan Nur Hanani Ismail hari ini untuk pelanggannya ialah pizza Musang King. Menu ini mula diolah sejak musim Raja Buah itu pada tahun lepas. Ketika itu, durian yang digunakan adalah jenis kampung. Tahun ini, Hanani menggunakan Musang King kerana ingin membantu rakannya menghabiskan stok pes durian berkenaan yang asalnya dibeli dari Raub Pahang untuk membuat aiskrim durian. Pes Musang King digunakan pada pizza sebagai krim dan topping. Kita bagi peluang kepada orang tak mampu makan, tak dapat makan isi durian yang pure, kita bagi diorang rasa pizza durian Musang King. Kebetulan masa tu ada seorang kawan saya ni, dia ada lambakan pes durian Musang King yang banyak. Sebab produk yang dibuat tu, aiskrim tu kiranya kurang mendapat perhatian lah, maknanya kurang untuk dapat pasaran semua. Jadi saya kiranya niatnya saya tolonglah beli pes durian dia, tolong habiskan. Keistimewaan pizza Hanani bersama adik dan komuniti kampung yang bekerja dengannya adalah penggunaan kayu sebagai bahan bakar. Dapur kayu ini pula diolah sendiri oleh Hanani selepas mendapat ilham menonton liputan berkaitan pizza kampung di Majalah 3 sebelum ini. Contohnya macam kita nak bakar sebiji pizza, dia ambil masa lebih kurang dalam 8 hingga 10 minit. Tapi kalau guna dapur arang ni, dapur kayu, dia hanya ambil masa 1 hingga 2 minit sahaja. Lepas tu dari segi aroma tu pula bergantung kepada pemilihan kayu. Maksudnya kita tak pilih kayu yang bergetah. Sebab kayu yang bergetah akan jadi aroma yang tak sedap lah pada pizza tu. So pilihan kayu yang kita biasa guna, kayu rambutan, kayu jambu, so kayu-kayu yang ada aroma. Menurut Hanani, dia dan pekerja lain bertanggungjawab menyiapkan bahan masakan pizza, manakala adiknya Najib akan menguruskan segala pembelian bekalan bahan mentah. Biarpun kini berdepan cabaran kenaikan harga, dua beradik itu masih mengekalkan harga pizza yang murah agar pelanggan tidak terbeban dan terus boleh menikmati pizza mereka. Cabaran yang memang kita tak boleh, maksudnya di luar kawalan kita, kenaikan bahan mentah. Macam saya contoh keju, sebab kita gunakan keju yang berkualiti. Saya boleh tunjuk revolusi peningkatan harga keju daripada harga RM80 sekarang sehingga RM120. Tapi harga jualan sepanjang 2012 sehingga 2021 ni kita baru naik 2 kali sahaja. Pencapaian perniagaan Hanani dan Najib kini berkat sokongan kedua ibu bapa mereka.
Sebagai tulang belakang dari awal lagi, arwah ibu Fatimah Abdullah terutamanya terus menjadi pemangkin kepada kesungguhan ini. Difahamkan arwah Fatimah seorang yang sangat suka membantu orang lain. Dalam setiap perkara yang dilakukan ketika hayatnya, manfaat kepada orang lain menjadi keutamaannya. Sifat dan sikap itu jugalah yang mahu diwarisi Hanani dalam kehidupannya. Memang mak saya sangat memberi inspirasi. Mak saya selalu pesan. Dia kata, kita kalau kita berniaga, satu benda yang kita kena ingat, kita jangan berhutang. Satu lagi, kita jangan ambil hak orang. Satu lagi, kita kena jaga hubungan kita baik dengan manusia ataupun dengan Allah. Maksudnya, yang tu memang saya pegang. Sebab tu saya kata tak apalah, kita buka kita buka yang ni. Kalau orang tengok, macam ni je ke viral. Orang selalu kata macam tu. Saya kata tak apa. Biar orang datang makan, orang tengok makan pizza kita, orang kata wah, tempat macam ni je tapi pizza dia sedap. Saya macam tu. Hasilnya, sebahagian besar pelanggan My Street Pizza Dapur Kayu menyukai apa sahaja menu yang dihasilkan di sini. Dan yang paling menggamit perhatian semestinya pizza durian Musang King. Sedap, rasa durian dia tu memang betul-betul pure durian. Dan bau durian itu macam-macam durian betul. Sebelum ni saya ada pernah makan tapi tak sama dengan kat sini. Yang ni memang rasa pure pizza, rasa pure Musang King tu. Memang sangat rasa dia. Rasa di awang-awang kan. Sedap ah, dia punya tekstur dia tu, lepas tu rasa durian tu memang dok lari, memang rasa durian sungguh. Memang sedap. Sementara itu di Wakaf Tembesu, kios yang menjadi pencetus kejayaan Hanani dan Najib masih beroperasi seperti biasa. Walaupun gerainya ringkas, ia mempunyai pelanggan tetap tersendiri. Di sini juga dihidangkan pizza durian Musang King di samping pelbagai menu lain. Apa spesial tak? Pizza? Ni kita ada 8 pizza. Menu ada sini tapi spesial kali pizza durian Musang King. Saya nak try yang durian. Macam-macam mana pun bisnes ni kita akan usahakan sehingga kita tak adalah kata kaya raya, tapi kita tak akan menyusahkan orang, dan dalam masa yang sama kita dapat bantu orang. Contohnya macam kita jual base pizza, roti pizza. Keuntungan dia sangat nipis sebenarnya, tapi saya ambil risiko untuk jual roti pizza tu sebab salah satu sebab kita nak bagi kemudahan kepada orang lain untuk berniaga pizza. Macam mana kita rasa susahnya kita 5 tahun yang lepas, macam mana susah nak cari orang yang mampu nak jual pizza, base pizza tu pada kita. Macam itulah yang kita nak bantu orang. Semoga kisah di sebalik pizza Musang King Hanani dan Najib, termasuk yang dikongsi di dalam episod ini, menjadi inspirasi buat semua dalam menjalani kehidupan yang penuh onak berduri ketika dunia dilanda pandemik yang belum kelihatan penghujungnya. Sesungguhnya, suatu dugaan mampu membawa manusia ke jalan buntu. Namun, pada masa sama, kesukaran dan keterdesakan itu juga mampu merubah pemikiran dan tindakan manusia untuk menjadi lebih baik demi survival dan kesejahteraan kehidupan.